Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya para pelajar EPPA 3053. Berikut adalah merupakan lanjutan ya penerangan kepada kuliah kedua, bahagian kedua, mulai daripada slide 20 sehinggalah kepada slide 46. Okey. Sebelum ini dalam bahagian 1 kita telah pun belajar ya tentang cara penyediaan belanjawan jualan dan juga belanjawan pengeluaran. Kita tahu bahawa belanjawan pengeluaran disediakan dalam unit dan unit yang dikeluarkan ini akan dijadikan input ya kepada penyediaan belanjawan bahan langsung, belanjawan buruh langsung dan juga belanjawan overhead perkilangan. So kita akan mulakan dengan penyediaan belanjawan bahan langsung. Belanjawan bahan langsung ya disediakan dalam dua ya jadual yang berasingan. Satunya adalah belanjawan penggunaan bahan langsung dan yang keduanya adalah belanjawan belian bahan langsung. Okey. So dan belanjawan penggunaan dan belian bahan langsung ini ya disediakan mengikut jenis bahan mentah yang kita akan gunakan ataupun jenis bahan langsung yang kita akan gunakan. Sebagai contoh, katakan kita hendak mengeluarkan sebuah meja dan meja memerlukan dua jenis bahan langsung. Satunya adalah papan dan satu lagi adalah besi ya, katakan untuk kaki meja tersebut. Okey. Jadi kita perlu menyediakan belanjawan penggunaan bahan langsung untuk papan dan juga belanjawan pembelian bahan langsung untuk papan tersebut. Manakala untuk besi pula, kita akan sediakan sekali lagi belanjawan penggunaan bahan langsung untuk besi, diikuti dengan belanjawan pembelian bahan langsung untuk besi. So, kalau kita mempunyai 3 ke 4 ke 5 ke ya, bahan langsung, maknanya untuk setiap bahan langsung yang kita perlukan, perlulah kita menyediakan belanjawan penggunaan dan juga belanjawan pembelian bahan langsung. Okay? Right. Input kepada penyediaan belanjawan bahan langsung ya ada dua. Satu adalah unit ya yang perlu dikeluarkan. Okey, ini kita ambil daripada belanjawan pengeluaran. Okey. Jadi unit yang perlu dikeluarkan ini akan kita jadikan sebagai input ya. Contohnya kita hendak mengeluarkan 50 buah meja. Ya. Jadi 50 buah meja ni kita perlukanlah untuk menyediakan belanjawan penggunaan bahan mentah. Yang keduanya, kita akan perlukan kadar penggunaan bahan mentah tersebut. Ya, kadar penggunaan bahan mentah tersebut untuk setiap unit meja. Jadi katakanlah sebuah meja memerlukan 2 keping papan. Ya. Jadi kalaulah kita nak mengeluarkan 50 buah meja, kita akan darabkan dengan kadar penggunaan papan, maka kita akan dapat ya jumlah penggunaan papan sebanyak 100 ya, iaitu 50 meja darab dengan 2 keping papan untuk setiap meja. Jadi kita akan dapat 100 keping papan. Alright. Manakala belanjawan pembelian ya bahan mentah ya ataupun bahan langsung ya, inputnya adalah terdiri daripada belanjawan penggunaan bahan langsung yang kita dah sediakan tadi. Okey. Diikuti dengan polisi inventory ya, sebab sekarang ni kita nak tahu berapakah unit papan-papan yang perlu dibeli. Jadi dia akan bergantung kepada berapakah unit papan-papan yang perlu diguna dengan mengambil kira berapakah inventory akhir papan-papan yang perlu disimpan di akhir tempoh ya, ataupun di akhir setiap bulan contohnya. Jadi kedua-dua ini adalah penting ya sebagai input kepada penyediaan belanjawan pembelian bahan langsung. Dan akhir sekali adalah harga. Ya, harga belian papan. Harga sekeping papan itu. Harga sekeping papan itu juga akan menjadi input utama ya kepada penyediaan belanjawan pembelian bahan langsung. Okey. So nanti kita tengok cara ya pengiraannya. Sebelum itu kita nak lihat bagaimana kita hendak menetapkan polisi inventory akhir bahan langsung. Okey, so ada faktor-faktor tertentu yang perlu kita ambil kira. Lebih kurang sama ya dengan penentuan polisi inventory akhir barang siap. Okey, sebelum ni kita dah pernah buat
polisi inventory akhir barang siap ya dalam bahagian 1. So untuk bahagian 2 ni kita akan lihat polisi inventory akhir bahan langsung. Okey. Sebagai contoh, katakanlah untuk saya ambil item 2 ni, pembelian ekonomik melalui diskaun kuantiti. Diskaun kuantiti ataupun diskaun pukal, ya, berarti kalau kita perlukan diskaun yang lebih besar, kita perlu membeli pada kuantiti yang lebih banyak. Ya, jadi kalaulah polisi syarikat menetapkan bahawa keutamaan diberikan kepada diskaun kuantiti, jadi kita tidak dapat elak, ya, kita haruslah membeli pada kuantiti yang banyak. Kuantiti yang banyak ini membawa maksud tahap inventory akhir bahan mentah juga akan menjadi tinggi. Jadi polisi inventory akhir kita adalah menetapkan inventory akhir yang tinggi, ya, kerana kita hendak menikmati diskaun kuantiti. Okey. Contoh lain adalah seperti ketersediaan bahan mentah. Maksudnya ialah bahan mentah yang kita perlukan, contohnya papan-papan ini, is readily available. Maknanya bila-bila masa pun kalau kita nak beli papan, memang ada papan tu. Jadi tidak ada keperluan terdesak di situ, maka tak perlulah kita susah payah nak beli banyak-banyak dan simpan. Ya, jadi mungkin dalam kes ini polisi inventory akhir bahan mentah adalah pada tahap yang rendah. Okey, kita ada juga bahan mentah mudah rosak, sama ya faktornya seperti penentuan polisi inventory akhir barang siap. Okey, jadi justifikasinya sama juga. Maknanya kalau mudah rosak, tak bolehlah simpan dalam kuantiti yang banyak. Ya, melainkan kita ada cara untuk preserve. Ya, for example, kita nak buat tempoyak. Ya, jadi kita beli buah durian bermusim. Ya, tapi kita nak produce tempoyak secara berterusan. Jadi macam mana? So kita akan keluarkan isi durian tersebut dan mungkin kita akan simpan, ya, masuk dalam freezer supaya dia tahan lebih lama. Tapi kena ingat, ya, kita terpaksa tanggung kos, ya, penyimpanan, ya, electricity yang tinggi dan sebagainya. So kita kena timbanglah, tengok, ya, berbaloi ataupun tidak kita beli, ya, dalam kuantiti yang banyak itu tadi. Okay. Dan lain-lain lah seperti kos penstoran, ya, kalau mahal tak bolehlah, ya, kita simpan bahan itu pada kuantiti yang tinggi. Okay. Risiko, ya, inventory bahan langsung. So sama juga, ya, maknanya takut berlaku kehilangan, kecurian dan sebagainya, ya. Dan kita juga ada kos peluang ataupun kos melepas di sini. Maknanya kita khawatir kalaulah kita simpan inventory bahan mentah tu pada tahap yang terlalu rendah, ya, dan kebetulan ada permintaan, ya, tapi yang tinggi terhadap produk kita untuk satu bulan tersebut, maka kita tidak dapat mengeluarkan produk tersebut. Kerana apa? Kerana kita tidak cukup, ya, bahan mentah. So ini juga harus kita fikirkanlah, ya, dan kita kena lihat trend masa lalu, ya, adakah berkemungkinan besar, ya, bahan-bahan tersebut menghadapi masalah, ya, dari segi ketidakcukupan. Okey. Okey, kita akan teruskan dengan contoh penyediaan belanjawan bahan langsung, ya. Kalau kita masih ingat, kita ada dua, ya, produk siap. Satu adalah Alpha dan satu lagi adalah Sigma. Okey. Produk Alpha dan Sigma ini memerlukan dua jenis bahan langsung, iaitu X dan Y. Okey. So Alpha memerlukan bahan X dan Y, Sigma juga memerlukan bahan X dan Y. Berikut adalah merupakan data-data untuk bahan X dan bahan Y. So kalau kita lihat kat sini untuk Alpha, okey, Alpha memerlukan bahan X, ya, sebanyak 10 unit. Maknanya satu unit Alpha memerlukan 10 unit bahan X. Okey. Untuk bahan Y pula, Alpha memerlukan 5 unit. Ya, maknanya untuk melengkapkan satu unit produk Alpha ni, ia memerlukan 10 unit bahan X dicampur dengan 5 unit bahan Y. Okey, Sigma pula sama juga, ya, tetapi kadar penggunaannya berbezalah. So kalau kita tengok kat sini, bahan X memerlukan Sigma memerlukan 8 unit bahan X. Okey. Sigma juga memerlukan 9 unit bahan Y. Ya, so kadar penggunaan seunit produk siap tak sama.
Okay, so satu unit produk siap memerlukan kuantiti kadar penggunaan bahan mentah yang tidak samalah. Sigma lain, alfa pun lain. Okay. Seterusnya adalah maklumat dari segi inventory. Ya, so kita ada inventory awal dan juga inventory akhir dalam unit untuk bahan X ya, dan juga untuk bahan Y. Okay. So kita ada 8,500 inventory awal bahan X. Kita ada 10,200 inventory akhir bahan X. Ya, bahan X. Okay. Bahan Y pun macam tu juga, ada data inventory awal dan juga inventory akhir. Okay. So ini semua kita akan gunakanlah terutamanya untuk penyediaan belanjawan pembelian bahan mentah. Okay. Harga seunit bahan langsung kita diberikan RM7.20 untuk bahan X, RM16 ya, seunit untuk bahan Y. Okay. So menggunakan data-data ini bolehlah kita sediakan. Pertama sekali adalah belanjawan penggunaan bahan langsung. Okay. So very straightforward, very simple. So kita ada bahan X, kita ada bahan Y ya. Kita ada produk ya, produk siap kita. So kita ada alfa ya, dan kita ada sigma. Okay. Ini adalah belanjawan penggunaan bahan langsung. So alfa perlukan X dan Y banyak mana, sigma perlukan X dan Y banyak mana. Okay. Untuk alfa terlebih dahulu. Okay. So kalau kita lihat dekat sini, okay, pengiraan keperluan produk X ya untuk alfa adalah berasaskan kepada unit ya, pengeluaran alfa itu sendiri. Okay. Okay. Saya ada masalah tak nampak cursor. Okay. Alright. Ya, 10,200 ya, unit pengeluaran. Ya, kita akan darabkan dengan 10 ni adalah merupakan kadar penggunaan bahan X ya, untuk satu unit alfa. So kita akan dapat 102,000. 102,000 ni apa? 102,000 ni adalah merupakan 102,000 unit bahan X yang diperlukan untuk alfa. Okay. So perkara yang sama kita akan lakukan untuk sigma. So kalau kita tengok ya, okay, untuk sigma pula 1605 ni adalah merupakan unit pengeluaran sigma. Ya, mana kita perolehi? Kita akan perolehinya daripada belanjawan pengeluaran. So boleh cek balik ya. Okey, 8 ni adalah merupakan keperluan seunit. Okey. So keperluan seunit. Ya, so maknanya satu unit sigma memerlukan 8 unit bahan X. Jadi jumlah bahan X yang diperlukan untuk sigma adalah 12,840. Okey, so kita jumlahkan kedua-duanya, maka kita akan dapatlah 114,840 ya, bahan X yang diperlukan. Okey. Yang diperlukan secara keseluruhan ya. Tapi kalau kita perincikan untuk alfa kita perlukan 102,000 unit bahan X, untuk sigma kita perlukan 12,840 bahan X. Okey. So untuk bahan Y pun kita akan sediakan sama seperti bahan X ya. Maknanya kita akan tengok keperluan bahan Y untuk alfa dan sigma. Okey, so slide 24 ni kita dah lengkapkan ya. Di mana kita dapati bahawa jumlah bahan Y ya yang diperlukan untuk alfa adalah 51,000 unit, manakala jumlah bahan Y juga yang diperlukan untuk sigma ialah 14,445. Oleh itu, jumlah ya keperluan ataupun penggunaan bahan Y adalah sebanyak 65,445. Okey. 65,445 ni kita tak boleh campur ya dengan 148 ni. Okey, tak boleh ya. So kita tak boleh campur. Kenapa ya? 114,840 ni kita tak boleh campur kerana ini adalah untuk bahan X, manakala 65,445 ni adalah untuk bahan Y. So
apple and orange cannot be added. Alright. Okay. Next kita akan lihat kepada belanjawan belian bahan mentah. So belanjawan belian bahan mentah kita akan sambung ya daripada belanjawan penggunaan bahan mentah. So kalau kita tengok kat sini, kita mulakan dengan unit penggunaan bahan mentah. Ya, kita dah prepare tadi ya dalam slide 24. So kita ambil saja angka tersebut iaitu 114,840 bahan X. Kemudian kita akan adjust lah dengan stok akhir bahan X yang kita perlukan. So berdasarkan pada data, kita tahu bahawa kita perlu simpan stok akhir bahan X banyak 10,200. So campurkan keduanya, kita akan dapat 125,040. Dan seandainya kita mempunyai stok awal bahan langsung dalam bulan yang sebelumnya, contohnya sekarang ni kita prepare untuk bulan Februari, dan kita dapati bahawa pada awal Februari memang dah ada ya stok awal yang diambil daripada hujung Januari. So kita kena tolak. Kalau kita tak tolak, nanti kita terlebih beli. Ya, so kita tolak. So bila kita tolak, kita dapatlah jumlah unit yang perlu dibeli. Okay. So belanjawan pembelian bahan mentah dia tak boleh berakhir dengan jumlah unit belian saja. Kita kena tambah lagi sebab kita perlu mengetahui berapakah kos ya pembelian bahan langsung. Jadi kita kena darablah dengan harga seunit bahan X ya RM7.20, maka dapatlah jumlah kos belian bahan X. Ya, jumlah kos belian bahan X ni sebenarnya adalah secara keseluruhan ya untuk alpha dan juga sigma. Okey, so kita buat separately, kemudian kita campur. So kita dapatlah ya total kos belian. Dan total kos belian ini untuk bahan X kita akan jadikan sebagai asas untuk menentukan ahli tunai keluar dalam belanjawan tunai nanti. Okey. Kita buat perkara yang sama untuk bahan Y ya. So akhirnya kita dapatlah ya. So di sini kita akan adjust dengan stok akhir bahan Y ya. Kita juga akan adjust dengan stok awal ya. Ingat ya, stok akhir kita tambah, stok awal kita tolak. Ya. Ya, kemudian kita akan dapat jumlah unit yang perlu dibeli. So sama juga kita akan darab dengan harga belian seunit bahan Y, RM16. So lebih mahal. Ya, dan kos pembelian bahan Y ya adalah 946,320. Okay. Right. Now bahan X dan bahan Y kita tak boleh campur. Tetapi kos belian bahan X dan kos belian bahan Y kita boleh campur. Ya. Jadi 839,088 boleh dicampur dengan kos belian bahan Y 946,320. So maka dapatlah jumlah kos pembelian bahan sebanyak RM1,785,408. Alright. So selesai di situ untuk kos penyediaan belanjawan bahan langsung. Kita akan teruskan dengan belanjawan buruh langsung. Okey. Sama juga ya, kita memerlukan input ya untuk penyediaan buruh langsung ini tadi. So antara perkara yang kita hendak akan lihat ya dalam belanjawan buruh langsung adalah keperluan jam buruh langsung. Okey. Berapakah jumlah jam buruh langsung yang diperlukan dan berapakah kos buruh langsung. So kalau kita tengok kat sini ya, unit pengeluaran ya tetap akan menjadi input utama. Okey. Ini adalah merupakan perancangan jam buruh langsung. So perancangan jam buruh langsung ni kita adalah kaedah-kaedah tertentu yang boleh kita gunakan. Sebagai contoh time and motion studies. Time and motion studies ni adalah merupakan satu cara untuk kita nak tentukan berapakah jumlah jam yang diperlukan untuk menyiapkan sesuatu kerja itu tadi. Contohnya kita nak tengok berapa cepatkah ya ataupun berapakah masa yang diambil untuk menyiapkan pemasangan sebuah meja. Jadi kita akan guna stopwatch ya, dan kita akan time them lah ya. Kita akan tengok pergerakan buruh tersebut dalam proses pemasangan dan kita akan timekan dia.
So kita akan tengok mungkin kita ada buruh separuh mahir, buruh yang tidak mahir, ya. Jadi mungkin buruh yang tidak mahir mengambil masa 15 minit, buruh yang separuh mahir mengambil masa 10 minit, buruh yang mahir mengambil masa 5 minit, sudah siap pasang. So that is time and motion studies. Okey, so kita nak guna masa yang mana? Jadi kita akan bergantung kepada buruh-buruh yang ada. So kalaulah sebahagian besar daripada buruh, ya, syarikat kita terdiri daripada mereka yang mahir, dan mungkin kita akan adjust lah, mungkin 6, ya, ataupun 7, ya, minit. Tapi kalau kita rasa sebahagian besar, ya, daripada tenaga pekerja kita memerlukan latihan, jadi maknanya mereka ni belum mahir, tak bolehlah kita ambil 5, ya, ataupun 6, 7, mungkin 10 pun tak boleh, ya, sebab rata-rata pekerja yang tidak mahir ni mengambil masa 15. Jadi mungkin kita akan ambil 15 sehinggalah mereka ini mahir. Sebab kalau kita tidak ambil 15, ini adalah merupakan perancangan, ya. Jadi perancangan itu kita kena pastikan ianya boleh dilaksanakan. Bila kita tetapkan sasaran yang terlalu tinggi, pastinya ia tidak boleh dicapai. Jadi kalau ia tidak boleh dicapai, tak gunalah kita sediakan belanjawan, ya, sedangkan ia tidak boleh dijadikan sebagai garis panduan pelaksanaan. Jadi kita kena pastikan bahawa penyediaan belanjawan itu menggunakan data-data yang realistik, ya, yang boleh dicapai. Okey. Selain daripada itu, kita ada cost standard. Cost standard ni maknanya berdasarkan kepada standard-standard ataupun pengalaman-pengalaman lepas, ya, ataupun pengalaman-pengalaman daripada industri lain lah. Ya, boleh je kita gunakan, ya, anggaran jam buruh langsung dan juga anggaran kadar upah dan sebagainya. Ya, so penyelia mungkin dah biasa dengan buruh-buruh yang kepelbagaian. So mungkin, ya, anggaran penyelia itu sendiri, ya, boleh digunakan, ya, sebagai input kepada penyediaan belanjawan buruh langsung. Okay, and then of course group work. Ya, setiap kumpulan mungkin ada cara-cara tersendiri untuk pasang meja. So mungkin ada kumpulan yang dapat idea untuk cara pemasangan yang paling cepat. So itu juga boleh kita gunakan lah, ya, sebagai untuk dijadikan sebagai standard yang akan diamalkan oleh semua kumpulan dalam kilang tersebut. Ya, jadi ini akan jadi input lah kepada penyediaan belanjawan buruh langsung. Okay. Right, selain daripada itu, macam biasa, ya, unit pengeluaran sangat penting. Ya, belanja, maknanya kita ambil daripada belanjawan pengeluaran. So ini akan jadi input kepada penyediaan belanjawan buruh langsung. Okay, and then jam buruh langsung. Jam buruh langsung yang kita dapat, ya, daripada kaedah-kaedah yang telah kita gunakan tadi ni. Okay. Dan of course kadar buruh langsung lah. Maknanya berapakah kadar upah yang kita charge, ya, untuk setiap jam buruh langsung. So mungkin kadar upah ni berbeza-beza mengikut kategori yang berbeza, ya, tapi selalunya untuk tujuan perancangan kita dapatkan kadar tunggal lah untuk memudahkan jalan kira. Okay. Ini adalah merupakan keluk pembelajaran. Ini juga merupakan input, ya, kepada penentuan jam buruh langsung. Okay, so learning curve, ya, keluk pembelajaran bermakna saya takkan go in detail, tetapi saya just nak terangkan. Keluk pembelajaran ni bermaksud apabila seseorang buruh itu, ya, menjadi semakin mahir, maka kita dapati bahawa masa yang diambil akan menjadi lebih singkat. So bila masa yang diambil menjadi lebih singkat, berarti buruh tersebut lebih produktif, lebih banyak output boleh dihasilkan. Ya, maka dengan itu kos, ya, seunit akan menjadi lebih rendah. Alright. Ya, semakin lama as we produce more, ya, cumulative quantity here, okay, dan kita akan dapati bahawa, ya, average, ya, hour per unit akan berkurang, maka kos juga akan berkurang. Right, penyediaan belanjawan buruh langsung. So kita akan lihat contoh. Again, ya, kita akan fokus kepada alpha dan sigma. So alpha memerlukan 10 jam buruh langsung untuk siap satu unit alpha. Untuk siapkan satu unit sigma pula memerlukan 15, ya, jam. So ini adalah merupakan input jam lah yang diperlukan bagi setiap produk siap. Okay.
Kadar upah pula dalam kes ni kita dapati bahawa kadar upahnya sama. Ya, so maknanya kita ada satu saja kategori buruh langsung dengan kadar upah RM12 sejam. Alright. Okay, so seperti biasa kita akan kira berapakah jumlah jam buruh langsung yang diperlukan untuk alpha dan juga sigma, dan akhirnya berapakah jumlah upah buruh langsung yang diperlukan untuk alpha dan sigma. Alright. So as usual, unit pengeluaran ini sangat penting. Okay. So kita ada untuk alpha 10,200. Ya, ini adalah merupakan unit pengeluaran alpha. Jam seunit merujuk kepada jam ni tadilah. Ya, maknanya satu unit alpha memerlukan 10 jam. Oleh itu, berapakah jumlah jam buruh bagi 10,200 alpha? Jumlah jam buruhnya adalah 102,000. Alright. Okay, 102,000 jam. Okay. Untuk mendapatkan jumlah upah, jumlah kos buruh langsung, kita kena darab dengan kadar upah. So, kadar upah tadi adalah RM12. So, kita darab saja dengan RM12. Maka kita dapatlah jumlah kos buruh langsung. So, ini adalah untuk alpha. Kita akan sediakan yang sama untuk sigma. So, untuk sigma, kita tengok, ya, nampak? Kadar jam seunit, ya, untuk alpha, untuk sigma adalah 15 jam. So, ini adalah merupakan unit pengeluaran sigma. Okey. So, bila kita darab dua ni, okey, kita akan dapat 24,075 jam. Okey, darab pula dengan kadar upah RM12 sejam, maka dapatlah jumlah kos buruh langsung bagi sigma. Okey. Yang kita boleh campurkan jumlah jam, ya, maknanya 102,000 jam dengan 24,075 jam ni boleh. Kita juga boleh mencampurkan jumlah ringgit. So dalam kes ni kita boleh mencampurkan jumlah kos buruh langsung, yakni kos buruh langsung alpha kita campurkan dengan kos buruh langsung sigma. So dapatlah 1.5129 juta. Okey. So selesai kos buruh langsung. Okey, next kita akan fokus kepada belanjawan overhead perkilangan. Belanjawan overhead perkilangan ni, perkataan overhead perkilangan ini merujuk kepada kos-kos tak langsung perkilangan. Ya, sebab perkataan overhead itu sendiri bermaksud kos-kos tak langsung. Sebelum ini yang kita sediakan ialah belanjawan bahan langsung, which is kos langsung. Belanjawan buruh langsung, which is kos langsung. Ya, jadi overhead adalah kos tak langsung. Alright. Okay, so tapi overhead ni juga ada dua. Satu adalah overhead perkilangan dan satu lagi adalah overhead bukan perkilangan. Overhead perkilangan adalah kos produk, overhead bukan perkilangan adalah kos tempoh. Ya, yang kita akan sediakan belanjawan ini adalah merupakan belanjawan untuk overhead perkilangan terlebih dahulu. Ya, merujuk kepada kos-kos perkilangan tak langsung. Okey. Dalam kos-kos perkilangan tak langsung ini termasuklah bahan tak langsung dan juga buruh tak langsung. Lain-lain kos tak langsung adalah seperti susut nilai mesin, ya, electricity kilang, insurans kilang, ya, gaji pengurus kilang, ya, penyelia kilang ni dalam kategori buruh tak langsung lah. Ya, manakala paku, gam dan sebagainya adalah dalam kategori bahan tak langsung. Ya, semua ni adalah overhead perkilangan. Okey, dalam penyediaan belanjawan overhead perkilangan kita akan mengkategorikannya kepada kos berubah. Ya, kos berubah ini adalah merupakan kos yang kita boleh kawal kerana sifat kos berubah dia selari dengan volume. Jadi bila kita adjust volume, maknanya aktiviti pengeluaran tu kita kurangkan, maka jumlah kos berubah juga boleh dikurangkan. Tapi kalaulah volume pengeluaran meningkat, maka kos berubah akan meningkat. Ya, jadi kos berubah adalah kos yang boleh dikawal. Kategori yang kedua untuk overhead perkilangan ialah kos tetap.
ya, kos tetap adalah merupakan kos yang tidak boleh dikawal, ya. Maknanya walaupun volume meningkat ataupun volume menurun, jumlah kos tetap adalah sama. Sebagai contoh, sewa kilang, ya. So sewa kilang kita bayar secara bulanan, ya, walaupun volume pengeluaran mungkin menurun, volume pengeluaran mungkin meningkat, ya, bulan ke bulan, tapi sewa kilang tetap sama. Okay, input kepada penyediaan belanjawan overhead perkilangan adalah penggerak kos. Penggerak kos ini semua adalah merupakan knowledge dalam costing, ya, perakaunan kos EPPA 2033. So mereka yang ada nota, ya, EPPA 2033 tu ataupun buku teks, ya, cost accounting boleh rujuk. Alright. Okay, penggerak kos juga bermaksud pemacu, ya, kepada kos. Berarti apakah yang menyebabkan kos itu meningkat ataupun menurun? Okay, sebagai contoh, kos bahan mentah. Kenapa kos bahan mentah meningkat? Sebab penggeraknya adalah jumlah penggunaan. So lagi banyak, ya, penggunaan, maka lagi tinggilah kos bahan mentah. So begitu juga dengan kos electricity. Kenapa meningkat? Ya, kos electricity meningkat, ya, disebabkan oleh penggunaan aircon, ya, penggunaan lampu dan sebagainya. So maknanya kita kena faham maksud penggerak kos. Ataupun kantin kilang. Kenapa kos kantin kilang meningkat? Sebab, ya, ramai pekerja yang pergi makan. Jadi bilangan pekerja ataupun bilangan kaki tangan itu adalah merupakan penggerak, ya, kepada kos operasi kantin kilang. Gitulah, ya. Okey, kadar overhead kilang adalah merupakan satu kadar untuk kita mengetahui mengira kos seunit nanti, ya. So maknanya ini again knowledge dalam costing. Jadi pengiraan kadar overhead kilang akan menggunakan asas penggerak kos lah, ya. So nanti kita akan lihat cara bagaimana kita kira, ya, kadar overhead kilang. Okey, sebenarnya kita dah belajar, like I said lah, in costing, but then kita akan ulang semula, ya, knowledge tersebut. Okey, so akhirnya kita akan dapatlah jumlah kos overhead kilang. Okey, berikut adalah merupakan cara penyediaan belanjawan overhead kilang. Okey, berasaskan kepada contoh yang kita guna ni, overhead kilang adalah berasaskan kepada jam buruh langsung. Ya, sebab ada contoh-contoh di mana overhead kilang boleh diasaskan kepada jam mesin langsung, kos bahan langsung, kos buruh langsung dan lain-lain, ya, bergantung kepada soalan lah ataupun situasi. Okey. So kita ada dua jabatan, jabatan 1 untuk alfa, produk alfa, jabatan 2 untuk produk sigma. Okey, so data-data berkait dengan kadar overhead berubah. Ya, so ini adalah berdasarkan kepada sejam buruh langsung. Okey, sebab asas yang kita gunakan adalah jam buruh langsung. So kita ada bahan langsung untuk alfa RM1.20, ya, untuk sigma 80 sen. Untuk buruh tak langsung, untuk alfa RM1.20, untuk sigma pun RM1.20, ya. Kuasa 60 sen, untuk alfa 40 sen, untuk sigma dan seterusnya lah. Ya, so ini adalah merupakan kadar overhead berubah, ya, yang telah pun diberikan kepada kita. Okey. Seterusnya adalah merupakan kos overhead tetap. Kos overhead tetap diberikan dari segi jumlah. Ya, kerana overhead tetap dia tidak berubah mengikut volume. Jadi walaupun volume meningkat, walaupun volume menurun, kosnya sama. So kalaulah ukuran volume adalah jam buruh langsung, so jam buruh langsung meningkat ke, jam buruh langsung menurun ke, kos overhead tetap adalah sama, ya, dari segi jumlahnya. Okay, so kita ada 4 item, ya, kos overhead tetap di sini. Alright. So kita akan sediakan belanjawan overhead perkilangan. Okay, so kita ada kadar overhead berubah, kemudian jumlah overhead berubah, ya. So kita akan fokus kepada overhead berubah di sini. Okay, so kita ada 4 item, ya, overhead berubah, yakni overhead yang boleh dikawal, bahan tak langsung, buruh tak langsung, kuasa dan penyelenggaraan. Okay, so berdasarkan pada data, kadar, ya, yang kadar untuk jabatan 1, yakni alfa adalah RM1.20. Okay, maka kita akan dapat jumlah kos overhead berubah sebanyak RM122,400. Macam mana kita kira?
Ya, jumlah jam buruh langsung yang diperlukan untuk alfa adalah 102,000 jam. Mana kita dapat? 102,000 jam buruh langsung untuk alfa ni kita dapat daripada belanjawan buruh langsung alfa. Okey, so semak balik ya, belanjawan buruh langsung untuk alfa, jam buruh langsungnya adalah sebanyak 102,000 jam. Okey, dan manakala kadar ya overhead berubah untuk bahan tak langsung adalah RM1.2. Ya, so kita darab dengan RM1.2 maka kita dapatlah 122,400. Okey. Buruh tak langsung RM1.2 juga. So darab dengan 102,000 jam dapat ya 122,400. Okey. Sama jugalah ya sebab kadarnya sama. Okey. Kuasa kadarnya adalah 60 sen. Darab dengan 102,000 jam kita dapat 61,200. Penyelenggaraan 20 sen, darab dengan 102,000 jam, kita dapat 20,400. So, kita jumlahkan semua ni. Okey, kita akan jumlahkan semua ya. Okey, tak cantik arrow saya. Ketar-ketar. So, kita akan dapat jumlah 326,400. Ini adalah merupakan jumlah kos overhead berubah untuk alfa. Okey. So, kita akan lakukan yang sama. Okey, next kita akan lakukan perkara yang sama untuk sigma pula ya, iaitu jabatan kedua. Okey, so tadi kita dah buat untuk jabatan 1 ya, overhead berubah. Sekarang ni kita aplikasikan yang sama menggunakan kadar-kadar ya yang berbeza ya daripada jabatan 1 ya. So kita akan darab dengan unit pengeluaran sigma ya. So kita akan dapatlah ya angka-angka ni. So kita jumlahkan ya. Kita dapat 67410 okey untuk sigma, kemudian 32640 untuk alfa. Alright. Okey. Seterusnya kita akan fokus kepada overhead tetap. Okey. Overhead tetap kita akan lihat dari segi jumlah. So kita dapati di sini untuk alfa jabatan 1 susut nilai 100,000. Kita transfer saja data ya, data kita. Penyeliaan 100,000, kuasa 40,000, penyelenggaraan 45,600. So kita dapatlah jumlah kos overhead tetap sebanyak 285,600. Okey. So akhirnya kita akan dapat jumlah kos overhead kilang. So jumlah kos overhead kilang 612,000 ni kita dapat daripada mana? Okey, kita dapat daripada pencampuran okey 285,600 ni dengan kos overhead berubah yang telah kita kira dalam slide 34 tadi. Ya, so kita akan dapat 612,000 jumlah kos overhead kilang. Okey, seterusnya kita akan cari kadar overhead jabatan. Caranya ialah kita akan ambil jumlah kos overhead ya, kilang 612,000. Kita akan bahagi dengan jumlah jam buruh langsung untuk alfa ya, 102,000 jam buruh langsung. So bahagi kedua-dua ni kita akan dapatlah RM6. Okey. Jumlah jam buruh langsung 102,000 ni kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada belanjawan buruh langsung untuk alfa. Alright. So the same is done for sigma, ya, jabatan kedua. Okey. So kalau kita tengok kat sini, ya, setelah kita sediakan sama macam slide sebelumnya, kita akan dapatlah ya jumlah kos overhead kilang ya untuk alfa. Kemudian kita akan ada jumlah kos overhead kilang untuk sigma. Ya, so balik cuba macam mana caranya untuk mendapat RM8 ni. Boleh? Alright. Okey. Selesai ya belanjawan bahan langsung, buruh langsung dan overhead kilang. Kita akan lihat sedikit ya penyediaan belanjawan inventory akhir barang siap. Okey, so yang kita akan fokus ini adalah untuk alfa, ya, jabatan 1.
So untuk nilai inventory akhir barang siap, kita akan mencampurkan kos bahan langsung seunit, campur kos buruh langsung seunit, dan juga kos overhead kilang seunit. Okey. So kita akan mulakan dengan bahan langsung. Kita ada dua jenis bahan langsung ya yang diperlukan untuk menyiapkan alfa, ya, yakni bahan langsung X dan bahan langsung Y. So masing-masing ada kadarnya di situ, ya, dan juga kos seunit. So kita darab saja, maka kita dapatlah RM72 ya kos bahan langsung yang diperlukan untuk satu unit alfa, RM80 kos bahan langsung Y untuk satu unit alfa juga. Okay, next ya, okay. Adalah buruh langsung. Okay, kadar buruh langsung, kadar upah ya adalah RM12. Jumlah jam buruh langsung yang diperlukan untuk satu unit alfa ialah 10 jam. Ini kita dapat daripada belanjawan buruh langsung. Ya, sudah data-data ni. So kita darab, kita dapatlah 120. Okey, dan last adalah overhead. So kalau kita tengok kat sini, kita ada dua ya overhead. Satu adalah jabatan 1, satu lagi adalah jabatan 2. Oleh kerana kita fokus on alpha, ya, maka jabatan 1 saja yang terlibat, sebab jabatan 2 tidak terlibat dalam pengeluaran alpha. Ya, dan kita dah kira kadar overhead ya untuk alpha adalah RM6 dan asas yang kita gunakan adalah jam buruh langsung. Jadi maknanya kita samalah ya, jam buruh langsung yang diperlukan untuk satu unit alpha ialah 10 jam, maka untuk overhead pun kita akan ambil yang sama. Ya, so kita dapatlah RM60. So kita campurkan semua ni. Okey. Alright. Kan semua, kita akan dapatlah 332 ya. 332 ya. So ini adalah merupakan jumlah kos produk seunit. Okey. So untuk mendapatkan nilai inventory akhir, kena dapatkan unit inventory akhir alpha berdasarkan pada data, cek balik, darabkan dengan 332 which is kos keluaran seunit, maka kita dapatlah nilai inventory akhir untuk alpha. Okey. So 1870 tu nilai unit inventory akhir alpha kita ambil daripada belanjawan pengeluaran. Alright. So perkara yang sama kita akan lakukan untuk sigma. Okey, nanti cek baliklah untuk sigma. Okey, selesai belanjawan kos-kos produk, kita akan fokus kepada belanja-belanja tempoh ya, yakni kos-kos bukan perkilangan. So kita ada belanjawan belanja ya, belanjawan belanja-belanja jualan ya, dan juga belanjawan belanja-belanja pentadbiran ya, dan lain-lain belanja operasi lah yang tidak terlibat ya dalam operasi perkilangan. Okey. So seperti yang saya katakan tadi, dia tidak terlibat dalam operasi perkilangan. Maknanya memfokuskan kepada aktiviti bukan perkilangan. Okay. So kita kena asingkan, seeloknya kita sediakan secara berasingan. Belanjawan belanja jualan asing ya, belanjawan belanja pentadbiran kita asing supaya senang ya kita nak membuat penyemakan di antara pelaksanaan sebenar dengan perancangan ya, dan juga untuk tujuan penilaian prestasi jabatan-jabatan. Okay. Alright. Dan seperti biasa untuk memudahkan proses perancangan, jumlah kos hendaklah dipisahkan kepada komponen berubah dan juga komponen tetap. Okey, supaya kita boleh merancang better ya. Mudah untuk perancangan sebab kita tahu bahawa kos berubah, kalau volume meningkat, kos akan meningkat. Tapi kos tetap tidak. Ya, jadi memudahkan perancangan dan juga memudahkan aspek kawalan. Alright. Okey, so contoh belanjawan belanja jualan dan pentadbiran. So kita asingkan, kita ada belanja jualan. Okey, item-itemnya gaji, komisen, belanja pengangkutan, pengiklanan ya, diberikan dalam contoh ni yang saya tunjukkan ni tidak dipisahkan mengikut berubah dan tetap, tetapi seeloknya ya, kalau kita tengok SMC mungkin dipisahkan mengikut berubah dan tetap.
Ada soalan-soalan tutorial yang juga dipisahkan berubah dan tetap. Kalau untuk projek, ya, seeloknya dipisahkan juga, ya, pada berubah dan tetap. So kalaulah semua ni adalah kita andaikan kos tetap, so kita campurkan saja, so kita dapatlah 236,000. Manakala untuk pentadbiran, kita asingkan daripada jualan, kita dapatkan item-item yang terlibat dalam pentadbiran. So dalam kes ni kita ada alat tulis, gaji dan rencam. So kita campurkan, maka kita dapatlah 40,000. Ya, setelah kita asingkan, barulah kita boleh campurkan. So jumlah kos, ya, belanja jualan kita boleh campur dengan jumlah belanja pentadbiran. So kita dapatlah 276,000. So ini semua adalah merupakan kalau kita bayar semua secara tunai, dia akan jadi alih tunai keluarlah dalam belanjawan tunai nanti. Okey, so kita akan sediakan belanjawan operasi. Fokus kita masih sama. Kita akan fokus kepada alfa. Kita akan fokus kepada alfa, yakni jabatan 1. Okey. So belanjawan operasi tahunan, ya, untuk alfa. So kita ada bahan, ya. So bahan kalau kita tengok kat sini. Kita mulakan dengan buruh langsung terlebih dahulu, ya, buruh langsung. So kita ambil saja daripada belanjawan buruh langsung, jumlah kos buruh langsung yang terlibat untuk alfa, ya, 1224 million, dan bahan langsung. Bahan kita ada dua. Kita ada bahan X, kita ada bahan Y. So kita transfer balik, ya, yang kita kira tadi. Okey, 102,000 unit bahan X darab dengan RM7.20 seunit bahan X. Okey, so kita dapat 734,400. Kemudian bahan Y, 51,000 unit bahan Y yang diperlukan untuk alfa, darabkan dengan RM16 harga seunit Y. So dapatlah 816,000. Okey, campur kedua-duanya, maka dapatlah, ya, jumlah kos bahan, ya, kos bahan langsung yang diperlukan untuk alfa, ya. So 1550.4 million. Okey. Seterusnya kita ada overhead, ya. So overhead seperti biasa kita ada overhead boleh kawal, yakni merupakan overhead berubah. Kemudian kita juga ada overhead tak boleh kawal, ya, iaitu overhead tetap. So ambil saja daripada belanjawan overhead yang kita dah sediakan sebelum ni, kita pindahkan saja. So dalam slide 45 kita dapati bahawa kita telah merumuskan semuanya lah, ya. So maknanya dengan selesainya belanjawan operasi untuk jabatan 1, so kita boleh dapat jumlah, ya, kos perkilangan untuk alfa. Okey, jadi perkara yang sama boleh kita lakukan untuk sigma lah. So kalau kita tengok kat sini ada lajur untuk sebenar, ya. So ini adalah untuk tujuan kawalan nanti, di mana kita akan membuat perbandingan di antara data belanjawan dan juga data sebenar. Ya, so ini adalah aspek kawalan dan penilaian prestasi yang nanti kita akan buat dalam kuliah keempat. Okey. So selesai di sini, kita dah berakhir kuliah 2. So dengan berakhirnya kuliah 2 ni, pelajar dah boleh fokus, ya, on tugasan SMC. Sebab kuliah 1 dan 2 saja yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan SMC. And of course, over and above that, kita adalah macam perakaunan tanggungjawab dan sebagainya tu, itu kena buat research sendiri. Okay, so good luck. Thank you.